Okay, Assalamualaikum. Kami dari Perkumpulan 8, kami ingin membentangkan tentang seni mempertahankan diri dalam Islam dan cara mengglobalisasikannya. Pendahuluannya ialah seni mempertahankan diri merupakan satu kesenian yang timbul sebagai satu cara seseorang itu mempertahankan diri. Ia merupakan kaedah berlawan tradisi dengan atau tanpa senjata dan selalunya tanpa menggunakan senjata api ataupun senjata moden yang lain. Seni bela diri telah lama wujud dan pada mulanya ia berkembang di medan pertempuran sebelum secara perlahan-lahan apabila peperangan telah berkurangan dan penggunaan senjata moden mula digunakan secara berleluasa. Iaitu seni bela diri mula berkembang di kalangan mereka yang bukannya anggota tentera tetapi menggunakan orang awam. Dalil Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedang Allah mengetahuinya. Apa-apa saja yang kamu nafkahkan kepada jalan Allah, nescaya akan diberasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiayai. Ya, ini adalah jenis-jenis mempertahankan diri. Yang pertama ialah silat, Sifan Puhan dan juga silambak. Okey, untuk kepentingan seni mempertahankan diri, kat sini antaranya ialah disiplin. Okey, ini kerana salah satu prinsip utama dalam mana-mana seni mempertahankan diri tradisional ialah mengajar tentang erti disiplin serta cara mengawal diri dan juga emosi kita. Okey, selain tu, seni mempertahankan diri juga dapat menambahkan keyakinan diri kita yang merupakan salah satu kepentingan dalam seni mempertahankan diri. Okey, contohnya jika sebelum ni seseorang itu macam pemalu untuk bergaul atau jadi dengan menghadiri kelas seni mempertahankan diri ni membolehkan kita bertemu dengan uh, peserta ataupun pelajar-pelajar lain yang mungkin dapat berkongsi minat yang sama. Okey, di samping itu, kepentingan seni mempertahankan diri juga ialah meningkatkan kita punya kecergasan fizikal. Okey, ini kerana para pelajar dilatih untuk menguji tahap kecergasan mereka menerusi latihan-latihan fizikal. Okey, tambah itu pula, para pelajar juga dapat membina ketangkasan koordinasi mata serta tangan mereka menerusi pelbagai pergerakan yang terdapat dalam seni mempertahankan diri. Okey, akhir sekali, seni mempertahankan diri juga dapat memupuk kita punya sikap rendah diri dan menghormati antara satu sama lain. Okey, ini kerana mana-mana seni mempertahankan diri telah diterapkan untuk cara merendah diri serta untuk menghormati satu sama lain dan juga ini juga ialah satu aspek yang sangat penting untuk pengamal-pengamalnya. Okey, kebanyakan seni mempertahankan diri di seluruh Asia memiliki beberapa upacara unik seperti buka gelanggang serta tutup gelanggang dan sebagainya. Okey, murid juga diajar untuk supaya sentiasa taat akan agama mereka sendiri, ibu bapa, guru serta keluarga dan juga rakan-rakan lain. Okey. Seni mempertahankan diri yang pertama ialah silat. Silat adalah salah satu seni bela diri Nusantara Melayu yang terkenal di seluruh dunia. Silat juga dikatakan telah wujud berpuluh ribu tahun dahulu di tanah Melayu dan Nusantara. Silat berasal daripada kata ilat, elak, silap dan kilas, iaitu menggambarkan pengamal seni bela diri Melayu. Yang seterusnya ialah antara senjata Melayu lama yang sering digunakan oleh pesilat adalah seperti keris, badik, kerambit, parang, pedang, lading, tumbak, tembung dan juga sundang. Silat juga terkenal sebagai sistem pertahanan diri yang banyak menggunakan kuncian. Kunci mati adalah sinonim dengan silat.
Okey, nama Tifang Pokan ni adalah itu nama daerah di negeri Turkestan Timur, iaitu dikenali sebagai Turfan, iaitu dari daerah Cina yang kemudian diganti namanya menjadi Xinjiang, iaitu artinya negeri baru. Okey, sebelum Islam datang ke negeri ke daerah ini, beberapa suku seperti Tahlil, Monggo dan Dogon pada awalnya mengamalkan sejenis cara pembelaan diri yang purba berbentuk seperti gumulan atau sepak tinju serta permainan senjata yang disebut kargul. Saat Islam mula menyebar ke kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara dan Asia Timur, para dai telah mengembangkan ilmu bela diri Muslim yang dinamakan Tifang Pokan. Iaitu bela diri Tifang Pokan ni adalah ilmu bela diri yang berasal daripada pecahan Te Kung Fu, iaitu telah yang bererti dahsyat atau hebat. Dan manakala Kung Fu pula diertikan sebagai tekun atau sihat. Okey, untuk Te Kung Fu ni telah dipecahkan kepada dua jenis, iaitu salah satunya ialah Kung Fu Shaolin untuk yang beragama Buddha dan manakala ialah Tifang Pokan untuk yang beragama Islam. Okey, Tifang Pokan ni kemudiannya telah diolah dan dikombinasi dengan bela diri yang lainnya yang telah dibersihkan daripada unsur-unsur syirik dan kejahilan. Okey, kat sini kita dapat tengok beberapa gerakan-gerakan dasar dalam Tifang Pokan, iaitu antaranya ialah seperti pukulan, tendangan, sapuan, balingan serta elakan. Okey. Next. Okey, kat sini kita dapat tengok beberapa teknik-teknik dasar Tifang Pokan di mana terdapat seperti menumbuk, mendang, lipatan dan juga gulingan ya. Okey. Okey. Kebiasaannya latihan Tifang Pokan ni sentiasa dilakukan secara berasing antara jantina lelaki dan perempuan. Okey, hal ini disebabkan untuk mengelakkan daripada berlakunya kemaksiatan antara mereka. Kemudian supaya ketiga, menjaga fitrah kemanusiaan, dan keempat, tidak menyerupai orang kafir. Assalamualaikum, saya akan menerangkan seni mempertahankan diri yang ketiga, iaitu silambam. Silambam ini merupakan yang dibawa daripada India oleh masyarakat Tamil. Ia merupakan seni bela diri tertua di dunia, iaitu 50,000 tahun dahulu dari zaman prasejarah sebelum kedatangan orang Aryan. Silambam adalah seni dari 64 jenis seni yang digariskan oleh masyarakat Tamil tradisional. Pekerja Tamil dari India dibawa ke tanah Melayu oleh penjajah Inggeris dan pekerjanya ini telah membawa silambam ke tanah Melayu. Next. Asas-asas pergerakan di dalam silambam. Silambam bermaksud tiada pergerakan senjata dan senjata seperti tongkat kayu, pedang, tombak dan sebagainya sahaja digunakan. Kepakaran awal dalam silambam adalah membina langkah. Ia terbahagi daripada 18, 64 dan 108 langkah. Yang ketiga ialah kepakaran berikut adalah kemahiran membengkok, gesit, bakat dan tekak dengan bertindak tanpa menggerakkan badan dan menggerakkan badan. Next. Seterusnya ialah cara-cara mengglobalisasikan seni mempertahankan diri. Pertama ialah menjalinkan hubungan global supaya semua seni mempertahankan diri dapat mencapai suka antara bangsa. Yang kedua ialah mengeratkan hubungan antara kesatuan, kerajaan dan swasta agar aktiviti persatuan seni mempertahankan diri dapat dilaksanakan secara bersama. Yang ketiga ialah menggalakkan penubuhan organisasi mempertahankan diri di setiap negara.
Dan yang terakhir ialah melahirkan atlet yang dapat bertanding dalam sukan Malaysia, SUKMA, Sukan SEA dan Olimpik. Kesimpulan daripada semua pembentangan saya tadi, dapat disimpulkan seni mempertahankan diri berkait rapat dengan pembentukan sebuah bangsa dan negara, membantu dari segi fizikal menjadi kuat dan sentiasa bersedia diri dalam semua keadaan, malahan juga dari segi kerohanian. Dan yang terakhir, penuntut ilmu mempertahankan diri haruslah mempunyai tanggungjawab untuk sentiasa menjaga nama dan maruah diri bangsa dan negara. Saja daripada kumpulan 8. Assalamualaikum.